Okay, untuk chapter baru ni, okay, chapter ni sebenarnya sambung daripada chapter yang sebelum ni lah. Kalau chapter sebelum ni kita lebih menumpukan dari segi untuk dapatkan nilai mean, median dan mode bagi setiap group and ungroup data. Jadi kalau untuk next chapter ni, dia lebih fokus kepada untuk dapatkan nilai variance and standard deviation. Okay, jadi kalau untuk variance and standard deviation ni saya rasa pernah belajar lah, pernah dengar lah waktu kita belajar waktu form 4 dulu, form 5 dulu lah. Okay, jadi untuk variance and standard deviation ni, dari segi keperluannya dalam bidang statistik ni sangat perlu. Sebab melalui nilai variance ni, kita boleh tahu sejauh manakah sumbangan ataupun impak kajian yang kita laksanakan. Contohnya, kalau kita buat kajian tentang service quality terhadap student satisfaction, kita tahu service quality tu ada memberi kesan kepada kepuasan pelajar. Tapi sejauh manakah impak kajian tersebut? Adakah daripada service quality tu hanya boleh berikan impak sebanyak 30% ke, 50% ke, 60%? Itu bergantung kepada output yang kita dapat lah. Jadi itu bergantung kepada konsep of variability. Variability itu maksudnya dari segi pemboleh ubah. Dalam satu model tu kita ada beberapa pemboleh ubah ataupun faktor untuk mengukur impak kajian kita. Kalau kita buat kajian tentang job performance, apakah variable-variable yang sesuai untuk mengukur job performance? Lepas tu kalau kita nak buat kajian tentang menggunakan teori social exchange theory dari segi perspektif, sama ada positif ataupun negatif terhadap kehadiran pelancong luar negara, ataupun kita nak uji dari segi kesan positif negatif terhadap PKP ke, bolehlah kita nak tahu. Yang tu menggunakan social exchange theory. Saya rasa teori ni mungkin sesuai untuk bidang marketing dan international trade. Okay, tak tahulah, saya tak pasti sama ada yang ni awak pernah belajar teori ni, tapi saya rasa mungkin kalau degree tu memang dah ada lah. Okay, cumanya dari segi kalau bidang awak ni, bidang sosial ni, kita belajar dari segi teori, tapi bila kita nak apply teori tu, okay, jadi bila kita nak apply teori tu, sebenarnya kita boleh guna, dia bergantung kepada metod yang kita nak lah. Okay, kalau metod statistik dia ada dapatkan nilai mean, standard deviation dan sebagainya. Okay, jadi untuk level ni kita kenal dululah tentang basic statistik. Okay, sekarang ni dah tahulah untuk konsep of variability, dan seterusnya untuk calculate the range. Range, interquartile range, interquartile range dan quartile deviation. Okay, untuk range ni dia bergantung kepada size value. Kalau value yang kita dapat daripada ungroup data, contohnya kita dapat nilai 1, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, this is ungroup data. Okay, nilai yang paling tinggi dalam kes ni adalah nilai nombor 4. Okay, 4. Okay, 4 minus dengan smallest value ialah 1, minus 1. Jadi kita dapat range tu adalah 3 lah, 3. Kalau interquartile range ni bergantung kepada, sama jugalah, dia bergantung kepada kuartal yang sebelum ni. Sebelum ni kita tahu yang method Q, third quartile. Okay, third quartile minus dengan first quartile. Okay, jadi yang third quartile dengan minus first quartile ni bergantung kepada formula yang sebelum ni, yang waktu awak belajar waktu chapter 4, yang 3n divide by 4 kan. Lepas tu yang first quartile 1n bahagi dengan 4. Okay, itu beza antara third quartile dengan first quartile. Okay, jadi maknanya bila diminta untuk dapatkan result untuk interquartile range ni, kita perlu dapatkan result untuk third quartile dan first quartile. Okay, yang jadi untuk quartile deviation ni hasil daripada third quartile minus 2 divide by 2. Okay, 1/2. Okay, third quartile minus first quartile. Okay, ini adalah formula basic lah. Okay, ni saya akan tunjuk balik. Okay, dan seterusnya untuk calculate the mean deviation, variance and standard deviation. Okay, antara tiga-tiga elemen ni, mean deviation ni dianggap paling kurang useful lah, kurang penting. Sebab dari segi kefungsiannya tidak memberi kesan yang besar lah dalam mana-mana kajian. Tapi kalau yang paling utama kita dapatkan nilai mean sebelum ni, lepas tu variance, lepas tu standard deviation. Tapi at least kita kena tahulah apakah fungsi mean deviation ni, sebab daripada mean deviation ni lah yang mewujudkan satu metod lain, dia panggil variance and standard deviation. Tapi bila kita dah ada variance dan deviation dari segi kefungsian dia tak berapa jelas lah. Tapi kita boleh belajar lah yang ni. Okay, dan seterusnya find the coefficient of variation ataupun kita panggil COV. Okay, and interpret the result.
Okay, yang ni bergantung kepada sample standard deviation bahagi dengan sample mean. Okay, yang ni kita akan belajar dekat chapter akhir. Dan seterusnya, okay, find the coefficient of determination R square. Okay, ataupun setengah kajian dipanggil square of multiple correlation. Okay, square of multiple correlation. Okay, itu adalah nama lain bagi coefficient of determination, square multiple correlation. Okay, nama lain bagi R square adalah coefficient of determination dan juga square multiple correlation. Okay, yang ini sangat berkait rapatlah dengan interpretation untuk variance. Okay, dan seterusnya dari segi solve formula ke involve. Okay, yang ini lebih kepada application of statistik lah. Okay. Okay, kita terus kepada example 5.1. Okay, this is find the range for the following data. Okay, kalau daripada example 5.1 ni kita lihat ini adalah ungroup data. Okay, this is ungroup data. Okay, kalau group data yang ada table lah, dalam case ni bukan group. Jadi ini adalah ungroup data. Okay, untuk ungroup data ni kita hanya identify berdasarkan size value. Okay, dalam case ni nilai dia adalah 38.16 lah yang paling besar. Okay, the highest value is 38.16. Okay, minus the smallest value is 9.77. Okay, jadi dapatlah kita akan dapat result 28.39. Okay, this is the example how to get the range. Okay, tapi untuk sebenarnya, kalau dalam case ni dia dah susun, dah arrange daripada the lowest value until the highest value. Tapi sebenarnya tak perlu pun kalau kita sekadar untuk dapatkan the range value, melainkan sekiranya kita diminta untuk dapatkan dari segi first quartile ataupun third quartile yang sebelum ni. Sebab yang first quartile, third quartile ni sebenarnya untuk menentukan position of data. Jadi yang tu kita kena susunlah daripada yang lowest kepada yang highest. Tapi dalam kes ni, yang ni hanya untuk dapatkan range sahaja. Okay, sebab kalau range tak perlu kita susun sebab dia bergantung kepada size value. Okay. Okay, yang ni. Okay, yang ni pun samalah dalam kes ni. Okay, yang ni yang paling highest. Sama ni. Okay, cuma dia susun. Tak susun. Okay. Okay. Okay, range untuk group data. Okay, yang ni adalah untuk formula bagi interquartile range. Okay, ini adalah formula dia. Third quartile minus dengan first quartile. Okay, tengok pada example. Okay, yang ni quartile deviation yang saya bagi tahu tadi lah. Okay. Okay, yang kita hasil daripada third quartile minus first quartile kita divide by 2. Ataupun sesetengah kajian dipanggil semi interquartile range. Ataupun quartile deviation. Okay, kita tengok pada example ni. Okay, find the interquartile range and quartile deviation. Okay, kalau daripada sini, okay, daripada example 5.5, bila melibatkan third quartile, first quartile ni, bila quartile deviation ni kita kena susun data. Kita kena susun yang ungroup data daripada yang lowest value sehinggalah yang paling highest value. Okay, kalau dalam case ni kita tengok keadaan data ni tak tersusun lagi. Belum susun lagi. Jadi yang paling lowest dalam case ni sepatutnya 9. Selepas tu 11, 13, 14, 15, 17, 18. Okay, 18 ada 3 kali. Lepas tu ada 20. Lepas tu ada 50. Ada 37 dan last kali 61. Okay, yang ni daripada data yang dah susun lah. Arrange the data in ascending order. Okay. Jadi daripada tu kita pun gunakan formula untuk first quartile. Okay, yang formula first quartile yang sebelum ni lah. N plus 1 divide by 4. Okay, yang untuk first quartile. Kalau yang third quartile, okay, 3N plus 1 divide by 4. Okay, yang ni formula bagi ungroup data. Kalau yang group data boleh refer balik pada chapter yang sebelum ni lah formula dia kan. Okay, yang untuk group yang ni untuk ungroup data. Okay, jadi untuk yang ungroup data ni kita tengok pada bilangan number yang ada. Okay, sekarang ni dia ada 14 nombor. Okay, 14. Okay, plus 1 divided by 4 kita akan dapat 3.75. Ataupun kita assume sebagai fourth observation. Maksudnya data yang keempat. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi nombor yang keempat lah data the first quartile is 14. Okay, next kita calculate untuk dapatkan position data untuk third quartile. Okay, third quartile menggunakan formula 3n plus 1 divided by 4. Okay, jadi kita akan dapat 11.25. Okay, bila kita assume, kita akan dapat kedudukan nombor 11. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 37. Okay, jadi bila untuk quartile, untuk interquartile ni,
Masa bila kita menggunakan interkuartile, kita menggunakan result third quartile ialah 37 minus 14, kita akan dapat 23. Okay, 23. Okay, 23. Okay, 23 is the outcome for the interquartile result lah. Interquartile range. Untuk semi-quartile, daripada 23 ni kita just divide by 2. Okay, jadi kita akan dapat lah 11.5 lah. 11.5 kan. Okay, 11.5. Okay, quartile deviation. Okay, boleh ke laju sangat? Boleh. Boleh. Okay, bagus kelas ni bagi respon. Okay, sekarang ni example 5.6. Cuba kira yang untuk ni, example 5.6. Cuba buat untuk 5.6. Berapa yang boleh dapat untuk interquartile range dan juga quartile deviation ni? Okay, cuba buat. Sebab sebelum ni dapat komen kata kurang buat exercise. Jadi kita bagilah exercise. Okey, berapa interquartile range? $7.69. 7.69. Okey, 7.69. Okey, maknanya bagi 2 dapatlah 3.85. Okey, yang ni senanglah. Setakat minus sahajalah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, boleh lah. Yang lain tu dapat selesai lah. Okey, okey, apalah. Okey, seterusnya kita boleh masuk untuk mean deviation. Okey, yang ni dah saya bagi tahu tu dari segi kefungsian dia, dari segi kepentingannya tak berapa penting, tapi kita kena appreciate lah mean deviation ni lah yang mewujudkan satu metod, tertubuhnya metod baru iaitu untuk variance and standard deviation. Okey. Okay, find the mean deviation for the following data. Okay, ni adalah example bagi untuk ungroup data. Okay, kalau untuk mean deviation ni, dia tak ada formula bagi group dengan ungroup data. Dia selalunya untuk ungroup. Okay, dia akan bagi data untuk ungroup. Kalau untuk yang group data, dia tak ada. Dia hanya untuk ungroup sahaja. Okay, mungkin itulah salah satu sebabnya dari segi kepentingan dia tak berapa jelas lah. Sebab dia hanya satu formula sahaja bagi untuk ungroup. Okey, jadi untuk ni, berdasarkan formula ni, okay, yang S ni adalah nilai observed value. Observed value. Okay, ataupun dia panggil observation. Okay, observed value tu maksudnya datanya yang awak terima lah. Contohnya dalam kes ni lah. Yang ni semua yang dekat pada sini kita panggil S. Okey, dan seterusnya adalah mean. Mean tu adalah purata. Okay, purata. Jadi daripada formula ni, daripada formula yang awak dapat ni, yang N tu adalah number of observation lah. Okay, daripada formula ni, jadi kita kena guna, maksudnya bila total, okay, S minus mean, yang ni kita panggil ni, yang bentuk pagar ni, kita panggil absolute value. Maknanya kalau katakanlah kita dapat result negative 5, okay, bila absolute value, dia akan jadi positive 5 lah. Okay, kalau yang negatif tu, dia akan jadi 2. Ya, sebab tujuan absolute value tu dia akan positifkan semua value yang negatif lah. Kalau dah positif lah. Kalau negatif, kalau 1 equal to 1 lah. Kalau yang negatif 1, dia akan jadi 1. Okay, tu maksudnya absolute value. Okay, jadi daripada formula ni, okay, total kita S minus mean, okay, S minus mean, absolute value bahagi dengan nilai number of observation. Okay, okay, mula-mula sekali kita kena dapatkan nilai mean. Berapa mean yang kita boleh dapat ni? Okay, mean 12 plus 6 plus 3 plus 7 plus 8 until plus 11 divide by ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7. Okay, jadi barulah kita akan dapat nilai mean. Okay, jadi nilai mean dia bagi tahu akan dapat 8.14. Okay, 8.14.
Jadi berdasarkan formula ni, maksudnya bila X, kita kena dapatkan total bagi setiap minus. Maksudnya 12 minus 8.14, okay, tutup plus 6 minus 8.14, tutup plus 3 minus 8.14, dan last kali sampailah sehingga 11. 11 minus 8.14. Okay, divide by the number of observation adalah 7. Okay, ni adalah example 7. Okay, nilai ni. Okay, yang ni salah ni. Sepatutnya 6 saja, bukan 16. 6. Okay, jadi last kali awak akan dapat total, awak dapat mean deviation adalah 2.45. Okay, ini adalah result akhir. Tadi kan doktor kata kalau dapat negatif kan function yang garis tu jadi positif kan? Betul. So kalau macam 12 tolak 8.14 kan memang akan dapat positif. So tak perlu tukar lah. Ke kena tukar juga? Tak perlu tukar, jadi positif lah. Yang negatif akan jadi positif, positif tetap kekal jadi positif. Okay, terima kasih. Okay, cuba buat calculate. Dapat tak nilai 2.45 ni? Yang ni salah ni. Yang ni sik sahaja, bukan sistem. Macam contoh yang 3 tolak 8.14 tu kan doktor, dia negatif. Betul. Jadi 5.14 lah. 5.14 lah. Faham. Terima kasih. Okay, yang ni pun negatif. Yang ni negatif, yang ni negatif sikit. Yang ni positif. Yang negatif ni akan jadi positif. Okay, jadi bila buat calculate tu, divide by 7 dapatlah 2.45. Okay, kena ingat yang untuk mean deviation ni hanya untuk ungroup data sahaja. Dia tak ada untuk group. Okay, settle. Okay, yang ni dia bagi penerangan tadi lah. Okay, yang mean deviation does not have the mathematical properties required. It is not useful in other work, such as hypothesis testing, forecasting, and quality control. Okay, kalau forecasting ni dari segi peramalan lah. Kalau hypothesis testing ni kita akan belajar untuk chapter akhir. Degree nanti pun belajar. Kalau forecasting ni bila bidang econometris, bidang ekonomi, bolehlah belajar untuk forecasting ni, finance. Lepas tu kalau quality control ni melibatkan dari segi experimental design. Experimental design ataupun statistical process control. Yang ni kalau bidang katakanlah kerja dekat kilang, kita ada keluarkan produk. Jadi daripada produk tu kita nak tahu adakah produk yang kita buat, yang kita keluarkan ni betul-betul optimis tak? Kita takut bila kita keluarkan produk ni terlalu banyak dengan berbanding dengan demand. Sebab dia melibatkan dari segi demand dengan demand, supply and demand lah. Quality control ni kita terlalu banyak bagi bekalan tapi demandnya tak banyak. Sebab itulah kita kena ada quality control. Yang ni dari segi experimental design lah. Okay, kalau kerja sebagai researcher dekat kilang-kilang ke, memang kena belajar lah yang ni quality control ni. Kita nak control daripada banyak keluarkan produk sedangkan demand tu sikit. Okay, jadi kita kena tahu berapa setiap daily. Okay, itu maksudnya quality control lah. Okay, seterusnya masuk untuk population variance for ungroup data. Okay, kita mula untuk ungroup data lah, untuk population variance. Okay, ini adalah formula bagi population variance. Okay, boleh salin dululah. Okay, yang X ni adalah number of observation. Yang mu adalah mean. Okay, N itu adalah number of value ataupun total. Okay, ini total number of observation ataupun total, ataupun dipanggil kalau ataupun total frequency lah. Kalau nanti untuknya yang untuk group data nanti. Okay, ini formula bagi ungroup data. Okay. Jadi daripada ni, ni formula. Okay, ni example 5.9. Okay, find the population variance and standard deviation for the following data.
kebiasaannya bila dalam final exam dia akan bagi tahulah sama ada awak kena guna population variance ataupun dia panggil sample variance. Okay, sebab kena ingat bila formula untuk population dengan sample variance dia ada perbezaan sedikit. Kalau untuk population dia ada divide by n. Tapi kalau untuk sample dia 1 bahagi dengan n minus 1. Okay, itu beza dia. Tapi dari segi konteks ini samalah. Okay, kalau untuk sample population, sample variance dengan population variance dia perbezaan dekat formula ni. Okay, tapi jangan risau sebab nanti kan final exam kan open book. Jadi boleh tengoklah contoh. Okay, yang ni population variance. Population variance. Okay, jadi daripada formula ni, daripada formula ni kita perlu dapatkan mean. Okay, tengok formula apa yang patut ada. Absolute value kita dah ada, number dah ada, yang tak ada lagi adalah mu, mean. Jadi kita kena calculate dulu untuk dapatkan population mean. Okay, population mean tu bersamaan dengan formula total S divided by N. Okay, jadi 2 plus 12 plus 7 plus 5 plus 9 divided by 5, the number of observation. Jadi last kali mean adalah 7. Okay, last kali mean adalah 7. Jadi daripada sini barulah kita boleh replace, substitute balik daripada formula. Okay, ini adalah formula bagi population variance yang tadi lah. Okay, jadi 1 divided by 5. Okay, ni total 2 minus 7. 7 tu nilai mean tadi, population mean. Okay, kuasa 2. Okay, dan sepatutnya bukan minus ni, plus. Okay, ni total sepatutnya plus. Okay, yang ni betul lah, plus. Yang ni tak ada. Okay, ni tak ada silap ni. Okay, ada satu sahaja skor kuasa 2. Okay, plus. Okay, plus. Okay, last kali kita dapat 11.6. Sama ke result ni? Cuba kira. Cuba kira, dapat sama tak population variance tu? 11.6. Sama? Sama? Sama. Okey, sama apa? Senyap belakang ni ke sebab tak abang ni nak cuti mid-sem ni? Tak, doktor. Tak, doktor tengah kira. Tengah kira. Tengah kira ke tengah main WhatsApp tu? Tak, tengah kira. Okey. Okay, think positif. Okey, daripada ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapatlah untuk population variance. Untuk standard deviation, kita cuma square rootkan dia sahaja. 11.6. Okey, sebab formula, okey, parameter bagian ni adalah parameter bagi population variance. Kalau untuk standard deviation, parameter dia lah sigma sahaja. Jadi bila kita nak remove yang ni, kita kena square rootkan nilainya dia lah. Okey, jadi kita akan dapat 11.6. Square root 11.6 dapatlah nilai untuk population standard deviation iaitu 3.41. Okey, boleh. Yang ni kalau awak betul dekat variance, dapat betul lah untuk standard deviation. Kalau dapat salah dekat variance, salahlah nilai untuk standard deviation. Okey, jadi tapi untuk population ni pula, dia bergantung kepada population mean. Yang ni. Kalau dapat salah dekat population mean, salahlah dekat variance, salahlah dekat standard deviation. Rugilah. Markah senang je ni. Kan, rugilah kalau salah. Kalau salah juga tambah-tambah buruk. Tambah-tambah bahagi. Okey. Jadi jangan lalai, jangan gelojok. Yang saya tengok setakat dia ramai yang gelojok. Mentang-mentang lah dapat mean, kira lah. Siapa tinggal value. Lepas tu bila orang tanya, saya boleh jawab, sir, final answer. Senang je, sir. Tengok salah ke? Okey. Doktor nak tanya. Ha. Population standard tu kalau soalan minta, tu jadi last step lah. Itu je step dia. Okay. Kalau macam saya,
Boleh tulis jawapan terus pun boleh. Terus panggil, square root, sigma equal to 3.41. Mana tak perlulah tunjuk calculation yang ni sahaja pun tak apalah. Sebab dia standard deviation ni dia simple sahajalah. Dia square root daripada population variance. Standard deviation dia tak ada formula asas. Dia formula bergantung kepada variance. Ni adalah alternatif dari segi formula lah. Sama ada boleh guna formula ni pun senang. Cuma terus dapatkan total dulu, square total, lepas tu baru minus dengan nilai mean, population mean kuasa 2. Yang ni pun simple lah. Cuma yang ni pun sama alternatif dia. Cuma yang dari segi formula dia sebab kita tengok pada formula kan. Yang ni formula asalnya. Lepas tu bila kita bergantung kepada formula. Kalau nak guna yang alternatif ni pun boleh. Cuma saya risau takut awak ni tertukar sebab kita kadang-kadang kita terlalu bergantung kepada formula asal. Jadi bila kita nak, kalau kita dah pro tak apa, kita yakin, takut kita lepas ni tersilap langkah. Boleh, kalau saya nasihat boleh terus kepada formula lah, bergantung kepada formula. Seterusnya untuk population variance and standard deviation for the group data. Yang ni untuk bagi group data. Kalau group data kita perasan dia ada untuk frekuensi. Fs. Kalau sebelum ni kita hanya ada untuk X sahajalah. X X sahaja. Kalau untuk population dia akan sentiasa lagi tekan dengan N capital. Yang ni formula bagi population variance and standard deviation for the group data. Sekarang ni boleh bergantung kepada formula ni, kita cuba kira lah. Cuba kita buat pada ni, kita solve sama-sama. Kita cuba buat guna formula yang ni, cuba buat ni. Kita buat sama-sama. Yang ni formula population variance, saya tulis sini lah. Population variance 1 over N. Lepas tu total Fs. Total Fs kuasa 2 minus mu kuasa 2. Buruk yang tulisan. Apa jelas tak? 1 over N, total Fs kuasa 2. Minus mu kuasa 2. Sekarang ni sepatutnya dia akan bagi result. Saya terus bagi. Sepatutnya dia akan bagi result macam ni sahajalah. Example soalan. Soalan yang bagi S dengan frekuensi sahajalah. Tapi saya terus tulis untuk midpoint. Midpoint yang X ni. Yang ni kelas interval lah. Sepatutnya bukan ni. Yang ni kelas interval. Yang ni sepatutnya midpoint tu adalah X. Jadi daripada nilai ni, kita kena carilah di antara bagi nilai ni. 0 hingga 6, midpoint dia adalah 3. 6 hingga 12. 12 tambah 6, 18 bahagi 2 dapat 9. Lepas tu 30 bahagi 2, 15. Lepas tu 21, 27, 33. Yang ni sepatutnya range size, class size tu sepatutnya ada perbezaan yang sama lah. Kalau ni pun ada beza 6, ni pun beza 6. 6, 6. Dia sebab class size ni mesti sama. Cuma saya dah tulis sini lah. Lepas tu barulah kita berdasarkan formula dia nak Fx kuasa 2. Fx kuasa 2. Kalau Fs frekuensi 2, patutnya kena ada satu lagi X kuasa 2 kan, lebih senang. Cuba katakan sini X kuasa 2. Ni X kuasa 2. 3 square berapa? 9. Dan lepas tu 9 kuasa 2 berapa? 81. 15 kuasa 2, 225. Lepas tu 21 kuasa 2 berapa? 21 kuasa 2. Lepas tu 27 kuasa 2. Lepas tu 33 kuasa 2.
Okay, yang ni. Saya tak susun. Patutnya dekat sini lah. Okay, lepas kelas interval patutnya frekuensi. Lepas tu baru sini kita tulis midpoint. Okay, sini midpoint. Okay, lepas tu adalah ni kita boleh teruslah kepada X kuasa 2 sebab midpoint equal to S. Yang ni X kuasa 2. Okay, lepas tu Fx kuasa 2. Sebab formula dia adalah total Fx kuasa 2. Okay, cuba buat. Okay, maknanya kalau total Fx kuasa 2 ni, yang ni frekuensi 2 ni, 2 multiply with 9, kita akan dapat 18. Okay, lepas tu 4 multiply with 81, kita dapat 3 to 4. Okay, lepas tu 10 multiply with 2 to 5, kita dapat 2 to 50. Lepas tu 5 to 9 to, lepas tu 4 3 ada ke? 5 to 9 to, lepas tu 5 8. Okay, 5 8 3 2. Lepas tu last sekali 4 3 5 6. 4 3 5 6. Okay, barulah boleh dapatkan total bagi Fs kuasa 2 ni. Okay, cuba kira berapa dapat total Fs kuasa 2 ni. Sebab kita nak substitute daripada formula ni lah, substitute sini. Okay, cuba buat. Ya, siap berapa dapat? Fs kuasa 2 ni. 18,072. Okey, 18,072. 18,072. Okey, jadi yang ni 1/n tu kita tahu lah. 1/n tu adalah number. Ada berapa sini? Sini frekuensi ada berapa? Okey, saya lupa. 1/n ni equal to, n tu adalah total frekuensi. Sekarang ni kita ada berapa? 2 tambah 4, 6. 16, 28, 36, 40. Okey, total frekuensi. Okey, total frekuensi tu bersamaan dengan number n. Okey, total yang ni, total Fs square kita dapat 18,072. Okey, minus dengan population mean. Okey, population mean lupa lagi. Okey, population mean maksudnya formula dia apa? Fs bahagi dengan n. Nah, total frekuensi bukan n. Total frekuensi. Okay, Fs bahagi dengan total frekuensi akan dapat nilai mu. Jadi Fs dalam kes ni tak ada lagi. Okay, aku kena buatlah. Fs kena create lagi satu table untuk Fx sahaja. Fs. Okay, Fs, F adalah 2, darat dengan 3 dapat 6. Okay, lepas tu 4 darat 10, 36. Okay, ni 6, 36. Lepas tu 15 darat 10, 150. Lepas tu 21 darat 12, dapat 252. Okay, lepas tu 216. Lepas tu last sekali 132. Okay. Sebab kita sekarang ni nak dapatkan nilai bagi total Fs. Sebabnya dalam mu ni ada mu. Kita lupa kat sini. Okay, berapa dapat total Fs? Tadi baru dapat total Fs kuasa 2. Jadi total Fs pula 792. Okey, dapat 792. Okay, jadi minus 792 kuasa 2. Okey, 792 kuasa 2. Okey, dapat berapa? Eh, 792 apa baru? Ni baru sini silap. 792 total Fs 792 bahagi dengan total frekuensi 40. Okey, 792 bahagi dengan 40 dapatlah nilai mi. Berapa dapat ni 792 bahagi 40? 19.8. 19.8. Okey, 19.8 tu adalah nilai bagi population mean. Okey, barulah minus 19.8 kuasa 2. Jadi akhir sekali akan dapat di result 59.76.
Okey, jadi 59.76 adalah nilai bagi population variance. Kalau untuk standard deviation, awak just ni lah 59.76. Kamu akan dapat nilai standard deviation iaitu 7.73. Okey, ini adalah population standard deviation. Okey, nilai yang ni 59.76 adalah population variance. Okey, yang ni standard deviation. Okey, boleh. Doktor nak tanya, kalau yang total frekuensi tu kan dia bukan macam ungroup data, kita ambil kira dia punya berapa banyak data tu je. Ni kena tambah. Tak. Yang ni kena tambah, dia kena ingat kalau dekat group datanya N dia, number of N tu equal with total frequency. Kalau dekat yang group data, maknanya dekat ni lah. Okay, N dia bukan tambah dekat, jangan tertukar pula, jangan tambah dekat midpoint, tambah dekat sini, frequency. Okay, kalau sebelum ni yang ungroup data dia belum lagi tersusun. Okey, jadi dia bergantung kepada bilangan nombor yang ada di sini lah. Yang ni ungroup data. Okey, kalau yang group data dia selalunya dah ada frekuensi. Dia dah ada frekuensi. Mana dekat sini lah. Okey, boleh? Boleh, faham. Okey, faham. Yang ni serabut sikit lah saya kira ni. Banyak sangat sebenarnya. Nak contoh dalam satu slide. Agak pening sedikit. Agak pening lah. Nak tulis balik ke? Tulis sendiri lah. Boleh. Nanti tulis sendiri lah. Okey, okay, boleh susun dulu. Berapa minit lah ni? Baik. Doktor nak tanya. Kan lepas kita dah dapat mean, lepas tu kan kita buat variance tu kan, masukkanlah nombor-nombor semua tu. Macam dekat formula, dia tulis fx kuasa 2 kan, tolak dengan mean kuasa 2 tu. Tapi bila kira tu, tak payah kuasa 2 kan Ambil je 18,072 18,072. Sebab kita dah kuasa 2 daripada awal, tengok sini. Saya kan dah kuasa 2. S kita kan kita dapat 3. Okay, 3 kuasa 2, 9. Betul. 9. Okay, 9 kuasa 2, 81 ni. Dia adalah kolom bagi S kuasa 2. Okay, jadi 9 darab dengan 2 dapat 18. Okay, sebab tu saya kalau boleh kita buat lagi satu kolom. Yang ni untuk S, belah dia patutnya S kuasa 2. Lepas tu Fx kuasa 2. Satu lagi Fs. Jadi tak perlu kuasa 2 lah sebab kita dah kuasa 2 daripada awal lagi. Okay, faham? Faham. Baik. Okay. Bentuk soalan untuk soalan ni, untuk yang ni memang macam ni ya doktor? Dia bentuk soalan dia macam ni sahaja, dia akan bagi dalam bentuk kelas interval dan frekuensi. Sama dengan chapter yang sebelum ni. Yang midpoint ni saya tambah sebabnya saya nak cepatkan proses sebenarnya. Takut lambat. Okey. Okey, sebab kita dah belajar waktu midpoint kan yang sebelum ni kan. Tulis ada dulu. Cuma saya silap tulis dekat sini. Patutnya sebelah sini lah. Tertukar ni. Dia kalau soalan dia akan bagi kelas interval dan frekuensi sahaja. Yang lain tu kena pandai cari lah. Kena pandai cari titik lah. Sama macam cari jodoh. Jauh tu doktor. Jauh lagi lah. Boleh tegur. Jauh sikit lah. Tak apalah. Kata dah umur 20 tau. Berapa? 20 kan? 16 baru. Going to 20 next year. Alah, berkira sangat bulan depan je pun 20 tu. Baik doktor, kalau ada tips kan, kalau ada tips cari lelaki yang baik, boleh selit tepi. Kata belajar first quarter, third quarter, kita assume je dekat dengan 12. Yang tu sama tu. Kedudukan nombor. Okay. Boleh pergi lagi lah? Ke lama sangat lah ni? Ke pening lah? Boleh. Ons. Okay, kita proceed lah. Okay, seterusnya. Okay, yang ni untuk sample variance bagi ungroup data. Okay, yang ni sample variance for ungroup data. Okay, kalau ikut daripada formula, ia pun hampir sama dengan formula asal, cuma bezanya dia ada menggunakan mean divided by n. Ni, n minus 1 yang saya bagi tahu tadi lah.
Okay, lepas tu dia menggunakan simbol S kuasa 2. Okey. Yang ni formula dia boleh salin dulu. Okey, ni formula. Okey, N tu adalah number of observation, sama jugalah dengan kalau yang group data dia ada bagi guna frekuensi lah. Okey, nanti kita tengok pada example seterusnya. Okey, siap salin. Okey, yang ni yang ni example 5.12, find the variance and standard deviation of the sample data. Okey, yang ni untuk ungroup data. Okey, mula-mula sekali daripada formula dia. Okey, yang ni formula dia. Ini formula bagi ungroup data. Okey, sekarang ni kita pun cuma substitute. Okey, N tu adalah number of observation, kita ada 4. Okey, 4 minus 1. Lepas tu total X kuasa 2. Okay, jadi total S ini adalah S dan ini adalah observed value. 1 plus 7 plus 2 kita dapatlah 15. Okay, total bagi S. Tapi dalam kes ni dia minta untuk total X kuasa 2. Maknanya 1 kuasa 2 lah. 1 square plus 7 square plus 2 square plus 5 square. Okay, last sekali kita akan dapat 79. Okay, 79 minus dengan total S. Okay, yang inilah total S. Total S 50, kuasa 2 di luar. Okay, jangan tertukar pula dengan sini. Dia lain tu. S kuasa 2 kat luar dengan S dalam ni. Okay, beza tu. Dia ada letak kurungan tu dulu. Barulah dia kuasa 2. Takut tukar je ni. Okay, takut tertukar. Dia lain tu. Total S kuasa 2 sebabnya kuasa 2 tu di luar kalau di sini. Luar bracket. Kalau dalam ni dia tak ada bracket ni. Okay, lepas tu 15 kuasa 2 minus dengan 4. Okay, jadi last kali kita dapat 7.583. Okay, ini untuk sampel variable. Dia akan bagi tahulah sampel data. Dia akan bagi tahu. Yang ni menggunakan formula bagi sampel. Okay, kalau untuk standard deviation teruslah. Standard deviation square 7.583. Okay, dapatlah nilai untuk standard deviation. Okay, yang ni lah dapat standard deviation 2.754. Okay, boleh. Okay, seterusnya. Bagi group data. Okey, yang ni group data. Yang ni formula bagi group data. Okey, boleh salin dulu. Okey. Okey, sekarang ni. Okey, yang ni kita cuba buat example menggunakan bagi sample variance and standard deviation. Kejap Okey, saya pukul 12 ni ada terima panggilan daripada orang, tak apalah. Kita sambil okey, nanti kita ni, okey. Okey, sekarang ni saya tulis formula dulu lah, senang. Okay, formula bagi untuk dapatkan sampel mean. Okay, sampel variance. Okay, 1 over n minus 1. Okay, fs kuasa 2 minus total fs kuasa 2 di luar. Okay, bahagi dengan N. Okay. N ni adalah, N tu equal to total frequency. Okay, sama macam case tadi. Okay, sekarang ni, okay, tengok daripada ni, kita kena dapatkan, okay, ni Fs kuasa 2 Fs. Okay. Okay, jadi, dia bagi untuk kelas interval dan juga number of workers. Number of workers tu adalah merujuk kepada F. Dan sekarang ni kita kena dapatkan nilai untuk S. S, midpoint tu adalah S. Okay, jadi di antara 21 hingga 25 berapa ni? Berapa awak dapat midpoint? 23. 23. Okay, lepas tu 26 hingga 30? 28. 28. Okay, lepas tu?
33, 33. Okey, pandai pun. 38, 43, 48, 53. Okey. Okey, midpoint. Sekarang ni dah dapat. Sekarang ni untuk F pula. F darab S. 10 darab 23. Dapat 230. Okey, lepas tu berapa? 28 darab 35. Okey, 9. Betul ke ni? 980. Okay, lepas tu 528. Lepas tu 532. Okay, 516. 480. 159. Okay, settle untuk FS. Okay, check balik untuk ada lagi FS kuasa 2 dia nak. Okay, FS kuasa 2 maksudnya S tu kena kuasa 2. Mana 23 kuasa 2 lah. 10 darab dengan 23 kuasa 2. Okay, jadi awak akan dapat 5290. Lepas tu F berapa? 35 darab dengan S kuasa 2, 28. 28 kuasa 2, awak akan dapat 27440. betul. Pandai pun. Dan begitulah seterusnya. Okay, cuba selesaikan. Dapatkan total bagi Fs kuasa 2. Lepas tu dapatkan total Fs. Okay, barulah kita boleh substitute daripada formula ni. Okay, cuba kira berapa dapat total Fs kuasa 2 ni. Berapa dapat Fs kuasa 2? Okay, sementara kira tu saya nak cakap sikit dengan ni. Dah ada 3 panggilan. Okay, sekejap Okay, Assalamualaikum. Boleh cakap 5 minit sikit sebab ada kelas. Tak habis lagi. Ya, bolehlah saya habiskan kelas dulu sekejap. Dalam 10 minit, 10 minit ni boleh? Okay. Okay dah. Berapa dapat Fs kuasa 2 124,025. Okay, 124,025. Okay, total Fs 3425. 3425. Okay, pandai. Okay, jadi X kuasa 2. Okay, 1 bahagi dengan N berapa? Ni, N tu adalah number of workers. Frekuensi berapa dapat? 100 kan? 100. Okay, 100 minus 1. Okay, terus substitute Fx kuasa 2 dapat 124,025. Okay, minus total Fs. Kat luar 3425 kan? 3425 kuasa 2 bahagi dengan N. N tu adalah total frekuensi 100. Okay, jadi awak akan dapat hasilnya dah sekali berapa? 67.87. Okay, 67.87. Okay, kalau yang ni baru dapat untuk variance, sample variance. Okay, sample variance. Kalau untuk standard deviation, okay, jadi S kuasa 2. Kalau untuk S sahaja,
kena square root sahajalah. Square root 67.87. Jadi jawapan akhir awak akan dapat 8.24 untuk standard deviation. Okay, boleh? Senang tak? Faham. Okay, faham kan? Okay, bagus. Okay, jadi kita okay. Dah nak habis kan? Nak tengok apa slide lah Okay, slide. Oh, ada lagi, banyak sikit lagi. Okay. Tak apalah, yang ni simple je sebenarnya. Kita sambung nanti lah, minggu depan lah. Boleh? Boleh. Okay, kita sambung minggu depan lah. Kesian pula lah nak study habiskan satu chapter. Biar Boleh. Okay, nak tanya, saya sebenarnya plan ni nak buat midterm minggu depan sebenarnya. Boleh ke tak boleh? Tanya dulu je. Boleh, insyaAllah. Boleh.